Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran Akidah tahun 4. Dalam mata pelajaran ini kita akan belajar sifat qudrat. Pelajaran 3, sifat qudrat. Hukum mempercayai Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qudrat ialah kita sebagai umat Islam wajib beriman dan mempercayai sifat qudrat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya adalah wajib beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala bersifat qudrat, iaitu maha berkuasa ke atas setiap sesuatu yang diciptakan. Bagi golongan yang ingkar untuk beriman kepada sifat qudrat Allah, hukumnya adalah berdosa besar dan terkeluar dari orang-orang yang beriman. Malah mereka termasuk dalam kalangan orang-orang yang kufur. Itu adalah golongan orang-orang yang tidak beriman. Sekiranya kita tidak beriman kepada sifat qudrat Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah berdosa besar dan tergolong dalam golongan orang-orang yang kufur. Sesungguhnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu ditandingi oleh sesiapa pun. Dan dengan ini ternyata yang layak bergelar Tuhan sekalian alam hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya sambung dengan kesan mempercayai sifat qudrat. Apa kesan-kesan dia? Yang pertama adalah bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lebih bertakwa kepada Allah. Kedua, sentiasa ikhlas. Ketiga, kita akan khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Seterusnya yang keempat adalah menyedari akan batasan kekuatan manusia, iaitu diri sendiri. Apa batasan kita, kekuatan yang kita ada jika dibandingkan dengan Allah. Seterusnya mengharapkan keampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita akan rasa sifat rendah diri wujud dalam diri kita serta tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesan sekiranya kita beriman ataupun mempercayai sifat qudrat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya adalah akibat tidak beriman dengan sifat qudrat Allah. Tadi Ustazah terang tentang kesan sekiranya kita beriman. Untuk kali ini, akibat sekiranya tidak beriman dengan sifat qudrat Allah. Apa akibat dia? Yang pertama, mudah terpengaruh dan mencari kuasa lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mudah terpesong iman dan mempercayai kuasa lain selain daripada Allah. Kedua, seterusnya mudah berbuat maksiat. Ketiga, sifat mazmumah akan menguasai diri. Sifat-sifat yang tidak baik akan mudah menguasai diri kita. Akibat yang keempat adalah hukumnya berdosa besar. Sekiranya kita tidak beriman, hukumnya adalah berdosa besar. Tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah hidup tidak akan mendapat keberkatan ataupun tidak diberkati oleh Allah.
Itu adalah beberapa akibat sekiranya kita tidak beriman ataupun tidak yakin dengan sifat kudrat Allah, iaitu Allah Maha Berkuasa. Ustazah sambung dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah? Yang pertama, semua planet bergerak mengikut orbitnya. Hanya Allah sahaja yang mampu mengatur pergerakan planet tersebut. Termasuk tempat yang dia tinggal, iaitu bumi. Antara makhluk yang diciptakan ialah manusia, haiwan, jin, malaikat, syaitan dan lain-lain. Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pertukaran siang dan malam silih berganti. Itu adalah aturan daripada Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan seterusnya menentukan rezeki bagi setiap makhluknya. Setiap yang ada di muka bumi ini sudah ditetapkan rezekinya masing-masing. Dan yang terakhir, Ustazah bagi contoh adalah Allah mengatur perjalanan urusan makhluknya. Setiap apa pergerakan yang kita buat di muka bumi ini, Allah sudah atur, dan apakah yang akan jadi kemudian hari pun Allah sudah tentukan. Itulah bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk tajuk kecil yang terakhir dalam pelajaran 3, sifat kudrat Allah adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ustazah akan bacakan ataupun berikan beberapa contoh-contoh nikmat yang Allah telah berikan kepada manusia. Yang pertama, dapat menghirup udara yang segar. Kita perlulah bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan, terutamanya yang paling penting dalam hidup adalah dapat menghirup udara yang segar. Yang kedua, jantung di dalam badan kita mengepam darah yang boleh membuatkan kita boleh hidup seperti biasa, sentiasa sihat. Dan yang ketiga, pencernaan makanan kepada zat apa yang kita makan boleh ditukarkan kepada sesuatu yang baik untuk yang digunakan dalam badan kita. Boleh membuang najis ataupun kotoran yang ada di dalam badan kita. Dan yang terakhir adalah mendapat cahaya matahari, bulan dan bintang. Itu adalah beberapa nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang patut kita syukuri dan hargai. Supaya setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih untuk semua anak-anak murid Ustazah yang menonton video penerangan Ustazah hari ini. Ustazah bagi sedikit penghayatan. Allah Subhanahu wa taala sifatnya maha sempurna dan maha suci daripada sifat-sifat kekurangan. Allah tidak ada kekurangan. Semua yang ada pada Allah adalah sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal hidup, berkuasa mentadbir, mencipta dan memelihara seluruh alam ini. Itu sahaja untuk kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi pada masa akan datang. Selamat mengulang kaji pelajaran di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.